Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 162. Yang mana untuk dalam chapter lepas kita dapat tengok akhirnya telah bermulanya pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo. Malah di hujung chapter tersebut, sewaktu Garo baru je nak menyerang Saitama, secara tiba-tiba Garo pula yang kena tumbuk dengan Saitama. Padahal waktu tu Garo baru je nak serang Saitama kan. Tapi Saitama baru je angkat tangan dia. Memang padan lah, terus melayang jauh dari sana. Cumanya relax guys, pertarungan di antara Saitama menentang Garo tak habis macam tu je. Garo masih lagi belum tewas. Dan dalam chapter kali ini, Garo telah pun berubah atau berevolusi disebabkan tekad Absolute Evil dia dah semakin tinggi. Jadi adakah dengan Garo dah semakin hampir berubah menjadi monster sepenuhnya dan kekuatan dia semakin meningkat, dia dah mampu untuk mencabar kekuatan Saitama, ataupun nasib dia tetap sama je, agak kena bantai juga dengan Saitama. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Sebelum kita sambung lain video, aku nak minta korang support akaun-akaun sosial media yang lain untuk channel Faiz di Studio. Sebagai contoh, akaun Instagram ataupun akaun TikTok. Yang mana untuk akaun Instagram sekarang, follower untuk channel Faiz di Studio baru je dapat cecah 5,000 lebih. Dan aku target nak dapat cecah 10,000 follower sebelum masuk raya. Dan insyaAllah untuk akaun Instagram Faiz di Studio, aku ada buat plan nak buat konten giveaway setiap bulan selepas raya. Dan setiap merchandise terbaru keluaran Faiz di Studio pun kita akan terus dekat IG Faiz di Studio. Sebagai contoh, baju baru yang kita orang akan keluarkan pada minggu depan, limited edition versi raya punya, iaitu design Namikaze Minato. Jadi aku harap sangat korang dapat support akaun-akaun sosial media yang lain untuk channel Faiz di Studio dan support Instagram kita orang sampai dapat cecah 10,000 yang pertama sebelum raya. Link semua kita ada letak dalam description. Ok, terima kasih sangat sebab dah support Faiz di Studio. Chapter 162 yang bertajuk Greatest Hero, dan dekat dalam cover page chapter kali ini ada gambar Saitama yang dah bersedia untuk berhadapan dengan Garo, dan ada ayat facing off the most powerful and the most evil. Chapter ni bermula dengan situasi selepas je helikopter yang membawa hero-hero yang tercedera dengan yang lain telah berjaya mendarat ke tempat yang selamat. So Mermaid Rider yang turut menyertai misi untuk menyelamatkan pun dicakaplah dekat Sekinga yang diorang dah boleh dipindahkan ke tempat yang selamat menaiki boat. Dan Sekinga pun balas, buat masa sekarang keadaan mungkin dah semakin reda sikit, tapi kita tetap kena berjaga-jaga kalau ada monster yang secara tiba-tiba muncul dekat sana. Sekurangnya kita kena pindahkan dulu semua orang yang tercedera secepat yang mungkin. Lalu Lightning Max pun cakap pasal monster, dua monster besar tadi yang telah membuat kekecohan yang memang bahaya gila waktu tu, nampaknya telah ditewaskan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dan tak lama lepas tu tiba-tiba Tario pun cakaplah dekat orang, Pochi yang telah menewaskan monster-monster tersebut, dia adalah seorang hero yang cukup hebat yang telah melindungi aku. So diorang pun tertanyalah, siapa hero yang dimaksudkan oleh Tario tu? Lalu Mermaid Rider pun tanya dekat Tario, hero yang Tario cakapkan tu Tento Master ke? Dan Tario pun balas, dia tak rasa pun macam tu. Jadi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba telah berlakunya satu gegaran yang cukup besar dekat sana. Dan rupanya gegaran tu adalah impak pertarungan yang sedang berlaku di antara Saitama menentang Garo. So diorang pun terkejut lah melihat perkara tersebut, sebab orang semua tak nampak apa-apa pun. Diorang tak tahu pun apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sana. Kelajuan pertarungan di antara diorang berdua memang cukup luar biasa, sampaikan diorang tak dapat nak jangka adakah tu musuh ataupun kawan. Jadi dekat sini kita dapat tengok lah pertarungan di antara Saitama menentang Garo. Diorang pun lawan punya lawan, tumbuk sana, tendang situ, tanduk sana, siku situ, macam-macam lah yang diorang buat kan. Tapi kelihatan kesemua serangan yang telah dilakukan oleh Garo dengan mudah je dapat dielak oleh Saitama. Lalu Saitama pun terus ambil kesempatan untuk menumbuk Garo. Tapi Garo tak ada masalah pun untuk mengelak dari serangan tersebut. Lepas dari itu, Garo pun tak tunggu apalah, dia terus menendang Saitama sampaikan Saitama terjatuh dekat daratan. Lalu Garo tak berhenti macam tu je, dia tak adalah nak buat Saitama tunggu ke apa tau. Garo terus menuju ke arah Saitama untuk melakukan serangan yang sama sewaktu dia telah menewaskan Sex Centipede. So sewaktu Garo telah melancarkan serangan yang cukup
terpadu tu tepat dekat kepala botak si Saitama tu, impak dari serangan Garo tu memang cukup luar biasa, sampaikan telah berlakunya satu letupan yang cukup besar hasil dari serangan Garo. Kalau ikutkan, serangan yang telah dilakukan oleh Garo tu dah cukup mampu untuk menewaskan monster-monster tahap ancaman naga. Tapi waktu Garo serang Saitama menggunakan serangan tersebut, Garo memang struggle gila nak hancurkan kepala botak si Saitama. Kepala dia memang keras gila nak mati. Dan apa yang paling mengejutkan, Saitama terus ditanduk tangan Garo sampaikan tangan Garo telah hancur. Lepas tu Saitama pun cakap lah, apa masalah kau ni? Tiba-tiba je nak cari gaduh. Tapi tak apalah, aku pun ada benda nak cakap dengan kau. Jadi tak lama lepas tu, Garo tak ada masalah pun untuk regenerate balik tangan dia semula. Dan dia pun tak tunggu apalah, dia terus dia cuba untuk menumbuk Saitama. Tapi Saitama kan tadi dia ada cakap dia ada benda nak cakap dengan Garo kan. Tapi Garo pun tak tunggu apa, dia terus dia nak serang Saitama. Saitama pun marah lah dekat Garo sebab Saitama tak sempat pun nak cakap apa lagi. Dan Saitama terus dia menumbuk Garo sampaikan Garo tercampak jauh sampailah dekat tempat hero-hero yang tercedera berada. Sambil tu Garo ada cakap, apa kena dengan si botak ni? Kenapa dia ni kuat sangat? Jadi bila Garo dah tercampak jauh dekat sana, Tario yang melihat Garo pun dia terus je lah pergi nak tegur Garo. Tapi dalam masa yang sama, Garo cakap dalam hati dia, tak guna, aku baru je nak capai aku punya matlamat. Tapi dia ni merupakan halangan terbesar aku sekarang. Aku kena tewaskan dia atau aku tak akan berjaya menjadi Absolute Evil. Dan waktu ni disebabkan tekad Absolute Evil Garo dah semakin tinggi, membuatkan penampilan Garo terus berubah ke tahap yang lebih tinggi. Lalu hero-hero yang lain melihat Garo adalah seorang monster, diorang pun cepat-cepatlah halang Tario. Dan diorang terus nak membawa ke semua hero yang tercedera dan yang lain pergi meninggalkan tempat tu secepat yang mungkin. Disebabkan dalam keadaan diorang sekarang, diorang memang dah ramai gila yang tercedera, diorang memang tak mampulah untuk berhadapan dengan monster lagi. Tapi malangnya Tario telah melarikan diri dari mereka dan dia terus menuju ke tempat Garo semula. Dan bagi aku part ni memang agak emosional sikit lah. Memang agak sedih jugalah sewaktu Tario berjumpa dengan Garo. Yang mana bila Tario dah sampai dekat tempat Garo, penampilan Garo yang dah semakin menakutkan, dia pun cakap lah dekat Tario, hei, kau masih lagi hidup. Dan Tario pun camlah yang monster berada dekat depan dia tu sekarang adalah Garo. So dia pun terus menangis dan cakap dekat Garo, Pakcik, kali ni aku tak akan melarikan diri lagi. Kau adalah seorang hero, betul kan? Dan Garo pun malas, kau ni tak faham bahasa ke? Dah banyak kali aku cakap, celah mana yang kau nampak aku ni macam seorang hero? Kau tengok betul-betul, kau tengok aku sekarang ni, tengok betul-betul, aku ni adalah seorang monster. Tapi Tario tetap memanggil Garo sebagai seorang hero. Dan 4 kali Garo telah menyelamatkan dia. Walau apa pun yang jadi, kalau Tario dalam keadaan kesusahan sekalipun, Garo pasti akan muncul untuk menyelamatkan dia. Bagi Tario, Garo adalah hero yang paling hebat berbanding hero yang lain. Jadi tolong sangat-sangat berhenti berlaku menjadi monster. Benda tu hanya akan membuatkan semua orang salah faham dan akan membenci Garo. Tario tak nak benda tu berlaku. Dan Garo pun cakaplah dalam hati dia, kau jangan buat muka macam tu. Aku baru je nak tunjuk dekat kau yang monster pun boleh menang. Dan tak lama lepas tu, tiba-tiba Saitama pun telah sampai dekat sana. Dan dia pun cakaplah dekat Garo, kau ni Garo kan, kau akan buat orang tua tu menangis kalau tengok kau dalam keadaan macam ni. Dalam kau buru semua hero, lepas tu kau buat kekecohan dekat dojo, dan sekarang ni pula kau buat budak tu menangis disebabkan kau berlakon menjadi seorang monster. Kau terganggu ke bila aku cakap kau ni bukannya seorang monster? Sebab cosplay kau sekarang dah berubah menjadi semakin rumit. Kau ada tambah sesuatu ke dekat atas tu? Sambil kelihatan Tario telah memeluk kaki Garo. Dan Garo pun cakaplah dekat Tario, kau tengok betul-betul, aku akan tewaskan hero ni. Aku akan tunjukkan dekat kau betapa lemahnya hero. Tak akan ada sesiapa yang tinggal untuk membunuh dan menyelamatkan kau. Hanya ada aku seorang je, Absolute Evil, yang akan menyaluki dunia, yang membuatkan kita berdua menangis. Tapi Tario pun cepat-cepatlah pujuk Garo supaya jangan berlawan, sebab nanti membuatkan orang ingat Garo ni memang betul adalah seorang monster. Lepas tu tiba-tiba Saitama terus je datang dekat dengan Garo dan dia cakap dekat Garo, kau nak pukul aku ke? Pukullah cepat. Kau ni sebenarnya adalah seekor ayam. Saitama saja je nak bakar-bakarkan Garo tau, supaya Garo akan bertambah lagi koyak dengan dia dan akan terus je menyerang dia tanpa henti. Lalu Garo pun apa lagi, dia pun dah bengang lah dengan Saitama kan. Dia terus je sepak kepala Saitama. Memang padu gila sepakan yang telah dilakukan oleh Garo. Tapi malangnya Saitama tak berganjak pun, tak berganjak 1 inci pun dari tempat tu selepas terkena serangan dari Garo, sampai membuatkan Garo dengan Tario sendiri terkejut melihat perkara tersebut. Di hujung chapter kita dapat tengok Saitama terus cakap dekat Tario,
kau jangan risau, dia tak akan mampu buat aku terluka. Lalu Saitama terus menampak Garo sampaikan Garo tercampak jauh dari sana. Dan chapter 162 pun habis macam tu je. Jadi untuk dalam chapter kali ni pun Saitama buat hal lagi. Dia memang buat perangai. Boleh pula dia menganjing Garo betul-betul depan Tario. Mana mau tak bengangnya member. Jatuh maruah man bila kena menganjing macam tu depan budak-budak kan. Dan untuk dalam chapter akan datang, aku dapat rasakan Garo akan berevolusi lagi untuk menjadi monster yang lebih besar. Dan kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam pertarungan di antara Saitama menentang Garo dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.